Bab tentang saf-saf di antara tiang-tiang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdul Hamid bin Mahmud. Beliau berkata, aku telah bersembahyang bersama Anas bin Malik pada hari Jumaat, maka kami terdesak ke tiang. Ini kami terdesak untuk pergi ke tiang-tiang. Fataqaddamna wa ta'akhkharna. Ada di antara kami yang ke depan, ada pula di antara kami yang mundur ke belakang. Maka Anas berkata, di zaman Rasulullah SAW dahulu, kami sentiasa menjaga daripada perkara ini. Bab man yastahibu ataupun yustahabbu, bab berhubung dengan orang yang suka dia berada di belakang imam dalam saf, dan larangan ta'akhur, lewat ataupun berada di belakang. Satu lagi, bab man yustahabbu, ini bab orang yang elok dia tu berada di belakang imam dalam saf, dan larangan berada di belakang. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, pastikan orang-orang yang cerdik dan bijaksana di antara kamu yang mengiringiku. Kemudian begitulah seterusnya hingga ke belakang. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yakni pada saf berikutnya hendaklah berada orang-orang yang kurang daripada orang yang berada dalam saf yang pertama. Kemudian dalam saf yang ketiga hendaklah berada orang-orang yang kurang lagi daripada golongan ataupun orang-orang yang berada dalam saf yang kedua. Begitulah seterusnya. Itu makna thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Alqamah, daripada Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu juga lafaz hadisnya. Cuma perawi ini menambah wazada, ini Abdullah dalam sanad ini, wala takhtalifu, jangan kamu berselisih, yakni tidak sama dalam saf itu. Fatakhtalifa qulubukum, nanti berbeza-beza pula, tidak sama pula hati-hati kamu. Wa iyyakum wa haysyatil aswaq, dan elakkan diri kamu daripada melakukan hingar-bangar seperti di pasar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna, berselawat. Jadi Allah berselawat memberi rahmat, merahmati. Malaikat berselawat maknanya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berada dalam saf di sebelah kanan, dalam saf-saf di sebelah kanan. Bab maqamis sibyan min as-saf, ini bab kedudukan kanak-kanak di dalam saf. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Ghun, beliau berkata, Abu Malik Al-Asy'ari mengatakan, mahu tak kamu aku ceritakan kepada kamu tentang sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, perawi berkata, ini Abdurrahman, fa aqama as-salata, beliau pun menyuruh orang supaya beriqamat. Fa saffar rijal, dan orang-orang lelaki membuat saf. Wa saffal ghilman khalfahum, ataupun saffar rijal, dia membuat saf orang-orang lelaki yang dewasa, dan membuat saf pula di belakang mereka itu untuk orang untuk kanak-kanak di belakang mereka. Thumma shalla bihim, kemudian dia menjadi imam kepada mereka. Selepas itu beliau zakara salatahu, menyebutkan sembahyangnya.
Selepas itu beliau menyebutkan sembahyangnya. Ini kata Abu Dawud. Ini Abu Malik menyebutkan tentang sembahyangnya. Thumma qala, kemudian dia berkata, hakadha salatun, beginilah sembahyang. Abdul A'la, yang perawi ini, berkata, la ahsabuhu illa qal, aku rasa dia ada berkata, ummati, yang selepas salat itu. Ini beginilah sembahyang umatku. Nabi SAW ada kata begitu. Bab saffin nisa wa karahat at-ta'akhur 'an as-saffil awal. Ini bab saf perempuan dan larangan ataupun tidak elok berada di belakang daripada saf yang pertama. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf lelaki ialah yang awal daripadanya, dan seburuk-buruknya ialah yang akhir, yang terakhir, yang di belakang. Dan sebaik-baik saf orang-orang perempuan itu ialah yang terakhir, yang di belakang. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruknya ialah yang awal, yang berada di depan, yang di depan sekali. Diriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qaumun, akan terus berada di belakang sesuatu golongan daripada saf yang pertama, sehingga akhirnya Allah membelakangkan mereka ataupun meletakkan mereka di belakang di dalam neraka. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kelewatan pada sahabat-sahabatnya. Maka baginda pun berkata kepada mereka, taqaddamu, tampil ke depan, fa'tammu bi, dan kamu ikutlah aku. Jadi ikutlah aku sebagai imam. Waliya'tamma bikum man ba'dakum, dan biarlah orang yang selepas kamu mengikut kamu pula. Wala yazalu qaumun, dengan terus menerus sesuatu golongan itu berada di belakang, akhirnya Allah membelakangkan, meletakkan mereka di belakang. Bau maqam imam min as-saf, ini kedudukan imam daripada saf itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Yahya bin Bashir bin Khallad, daripada ibunya, sesungguhnya ibunya pergi menemui Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, maka dia mendengar Muhammad itu berkata, Abu Hurairah menceritakan kepadaku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasitul imam, wasitul imam, biarlah imam berada di tengah kamu, di tengah kamu. Wasuddul khalal, dan kamu tutuplah ataupun isi, kamu isi, penuhi tempat-tempat kosong ataupun ruang-ruang kosong. Babur rajul yusalli wahdahu khalfas saf, ini bab orang bersembahyang seorang diri di belakang saf. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Wabisah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang sedang bersembahyang seorang diri di belakang saf. Maka baginda memerintahkan supaya dia mengulangi. Sulaiman bin Harb berkata sembahyang, yakni mengulangi sembahyangnya. Babur rajul, ini bab orang yang rokok di belakang saf, yakni sebelum sampai kepada saf. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Al-Hasan, sesungguhnya Abu Bakrah menceritakan bahawa dia masuk ke masjid ketika itu Nabi SAW sedang rokok. Qala, beliau berkata, yakni Abu Bakrah berkata, maka aku pun rokok duna saf, sebelum sampai kepada saf ataupun di belakang saf. Faqala Nabi SAW, selepas sembahyang Nabi SAW bersabda,
zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan lagi keinginanmu yang amat sangat itu kepada ibadat, wala ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Al-Hasan lagi, sesungguhnya Abu Bakrah pergi yakni ke masjid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Maka rukuklah dia sebelum sampai ke shaf. Kemudian dia berjalan ke shaf itu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai bersembahyang, baginda berkata, siapakah di antara kamu yang rukuk sebelum sampai kepada shaf? Kemudian dia berjalan kepada shaf. Abu Bakrah pun berkata, saya. Nabi SAW terus bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan lagi kegemaran ataupun keinginanmu untuk ibadat itu, wala ta'ud, tetapi jangan kamu ulangi lagi. Jangan kamu ulangi lagi. Itulah beberapa bab malam ni kita baca berkenaan dengan sembahyang lagi ni. Sembahyang. Bab mula-mulanya berkenaan dengan buat saf di antara tiang-tiang. Lagu mana? Tu lah ni saya. Tu tiang. Tu tiang masjid. Jadi celah antara saf, antara tiang dengan dinding tu buat saf. Tu alik tu. Misalnya kita kata ataupun setengah-setengah masjid tu banyak tiang. Banyak tiang. Ada tengah macam-macam lah. Jadi duduk antara tiang tu macam mana kedudukannya, boleh ke tidak buat saf. Kalau kita perhati kepada hadis ini, maka kita dapati Anas mengatakan bahawa kami sentiasa jaga supaya tidak berlaku perkara seperti ini di zaman Nabi SAW. Maknanya kami tak selah duduk antara saf-saf tu, antara tiang-tiang tu buat safnya. Tak selah lagu tu. Sebab tak molek lah. Sebab tak molek. Begitu. Walau bagaimanapun Imam Abu Dawud nak mari ni dia sebagai isyarat lah, mana ada khilaf dalam perkara ni. Ada khilaf dalam perkara ni. Walau bagaimanapun Imam Abu Dawud, oleh kerana dia ni banyak pendapat dia serupa dengan Imam Ahmad, maka dia kata tak boleh. Dia nak mari hak ni saja, dia tak mari hak lain. Dia tak mari hak lain. Ataupun hak lain hak ada tu dia pakai untuk semaya seorang ataupun untuk imam. Tak apa. Tapi kalau buat sah makmum, dia terjehkan hadis ini sehingga dia tak mari hadis hak lain tu. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam Kaabah tu antara dua tiang tu, padahal tu ada dalam Bukhari ke apa ada. Dia tak mari hak tu. Sebab apa? Sebab hak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang Jumaat. Tidak sembahyang Jumaat, bahkan khilaf lagi tu di antara sahabat pun. Nabi ada sembahyang atau tidak dalam Kaabah tu. Kalau kata sembahyang pun dia sembahyang sendiri, ataupun kalau sembahyang Jumaat, kalau kita tiba sebagai sembahyang Jumaat, dia jadi tu imam. Jadi hak ni kita duk cerita sekarang ni pasal makmum. Tak ada kena-mengena. Berkenaan dengan sembahyang di antara tiang-tiang ni ada khilaf. Imam Tirmizi dalam sunan dia sebut selepas kemukakan hadis ini, dia kata waqad kariha qaumun min ahli al-ilm an yusaff baina sawari. Segolongan dari kalangan ahli ilmu pada tidak suka, menganggap makruh ataupun melarang. Kariha tu dalam kitab-kitab hadis mana melarang, boleh. Kebanyakannya makna larangan lah. Dan larangan itu boleh dengan makna tahrimi pun boleh, tanzihi pun boleh. Dibuat saf di antara tiang-tiang. Wa bihi qala Ahmad wa Ishaq. Dia kata itulah pendapat Ahmad dan Ishaq. Kita nampak sini Imam Abu Dawud pun dia buat mari hak ni so. Maknanya dia pun cenderung ke situ. Dia nak ayat gitu. Dia nak ayat gitu. Bukan bermakna tak ada hadis dah hak lain, tak ada. Tak. Dia nak cerita dia pegang hak tu lah, pegang dengan dia. Dan dalam perkara ni walau bagaimanapun ada khilaf. Sebab tu dia buat bab. Ada khilaf. Dalil orang lain tu
tengok kitab dia lah. Mana kira-kira gitu. Kadang-kadang Imam Abu Dawud mari, kadang-kadang dia tidak mari. Sebab apa? Ketika dia tidak mari tu kita boleh faham di antaranya makna maksud dia tu ialah dia lebih menterjihkan hak ni. Sebab tu dia tak mari hak lain. Tetapi kata Imam Tirmizi, sekumpulan ahli ilmu yang lain mengatakan boleh. Di antara yang mengatakan makruh ataupun larang ni ialah An-Nakhai. Sa'id bin Mansur dalam sunannya meriwayatkan larangan juga daripada membuat saf di antara tiang-tiang ini. Ada juga dinukilkan daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hudzaifah dan Hudzaifah. Ini sahabat-sahabat yang larang. Tetapi Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ibn al-Munzir, mereka katakan boleh, tak apa, duduk antara tiang-tiang itu, asalkan tidak duduk seorang. Kalau ada beberapa orang jadi saf dah, tak apa dah, 2 orang pun tak apa dah. Mereka kiaskan dengan imam dan munfarid, orang sembahyang seorang. Jadi dia ni dalil dia, mana dalil dia? Dalil dianya ia kiaskan dengan imam dan munfarid, orang sembahyang seorang. Mereka kata ada sabit, mana ada hadis yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang dalam Kaabah di antara 2 tiang. Di antara ulama yang mengharukan sembahyang di antara tiang ni ialah Hasan Ibnu Sirin. Kalau kata Hasan ni dalam kitab-kitab hadis maksudnya Hasan Basri, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, Ibrahim At-Taimi, Suwaid bin Ghafalah. Mereka ini bahkan menjadi imam. Kalau dia jadi imam, dia duduk di antara 2 tiang itu pun ada. Tapi itu golongan yang pertama tadi kata kalau sembahyang seorang ataupun jadi imam tu kita kata tak apa. Ni masalah kalau nak buat saf ni. Tapi Ibn al-Arabi kata, dia kata tidak ada khilaf tentang harusnya pada ketika sempit. Dalam keadaan kesempitan bersesak-sesak sangat, mana harus kalau duduk di antara tiang tu. Bagi orang yang mengatakan yang larang pun dia kata boleh juga. Bukanlah siapa tak sah sembahyang tu, tidak. Bukanlah siapa tak sah sembahyang kalau dalam keadaan kita kata bersesak-sesak ataupun sempit sangat. Adapun pada ketika lega, maka makruh di sisi mereka yang tadi, makruh. Kalau seorang antara 2 tiang tu tak apa. Begitulah. Jadi pegangan mereka yang mengatakan makruh ataupun terlarang itu, iaitu hadis inilah, dan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Majah daripada Muawiyah bin Qurrah daripada ayahnya. Beliau berkata, kami dilarang daripada membuat saf di antara tiang-tiang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami dihalau, disergah. Kalau ada duduk di antara tiang, suruh lari, suruh pergi ke tempat lain. Lagi ada riwayat lagi, iaitu dikemukakan oleh Hakim dan dikatakan sahih, dihukum sahih olehnya, daripada hadis Anas dengan lafaz, kami nunha 'anis salati bainas sawari wa nutrad 'anha. Mana kami dilarang daripada bersembahyang di antara tiang-tiang dan kami dihalau daripada bersembahyang di situ. Di zaman Nabi lah maksudnya. Begitulah hadis-hadis banyaklah. Walau bagaimanapun ada khilaf lah. Ada khilaf. Jadi apa yang jadi larang tu antara 2 tiang tu, sembahyang antara 2 tiang tu apa yang jadi larang. Kalau kita tengok dalam kitab ni, dalam Hasyiyah di bawah Badrul Majhud ni ada Hasyiyah bawah lagi. Dia kata satu sebabnya, iaitu kerana terputus saf itu tidak bersambung dengan kita bersembahyang di antara tiang tu, jadi tidak bersambung saf. Itu tak boleh. Padahal dia kira satu saf pun putus, kira-kira tak bersambung, tak boleh dalam lagu tu. Lebih baik lagi mana kalau sembahyang di belakang tiang tu, jadi buat saf tu yang panjang tu tidak putus.
Hak tu lebih molek. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang berpendapat, mereka kata sebab tempat tu antara dua tiang tu tempat ruang untuk jin Islam sembahyang. Ruang untuk jin Islam sembahyang. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia kata sebab tempat tu ruang tu tempat orang letak kasut selipar. Cuma jadi kita duduk situ tak ada ruang lah untuk orang nak letak kasut selipar. Itu yang ketiga. Yang keempat, boleh jadi tiang di setengah-setengah masjid tu kedudukan dia tidak sama. Tidak sama. Kalau sama boleh kira sama. Kalau tidak sama, macam mana? Dia jadi bercelaru. Itu sebab yang tidak dibenarkan itu. Tidak dibenarkan tu sebab-sebab tadilah boleh jadi belaka. Jadi adakah khusus dengan tiang saja? Khusus dengan tiang saja kah? Setengah-setengah masjid tu dia letak kipah tengah. Apa tu lah ke mana? Putus juga tu kira soft tu. Support. Sebab maksud asalnya tak siwi putus. Jadi kalau letak kipah duduk antara kipah tu, dia jadi putus support dengan tiang jugalah. Mana tak molek juga. Hak semoleknya tinggal. Apalagi apabila kipas ni kan dia ada wayar dia tu. Boleh jadi kalau ramai-ramainya salah wayar tu pecah korang kau. Bahaya juga. Kalau kita sampai sekarang duduk rapat-rapat pula, boleh jadi mati tu. Sosok. Jadi hak semoleknya tinggal. Itu sebab dia ada maksud-maksud macam itulah. Ya Nabi SAW suruh tinggal tu kalau sekiranya ada benda-benda yang memisahkan saf tu. Sebab ada kemungkinan itu. Jadi hak semoleknya kita tinggal selalu ruang tu. Buat saf di belakang. Selain daripada tu, kalau mengikut pengamatan kita lah, kalau buat saf juga boleh jadi saf tu dia tidak penuh molek. Sebab ada orang nak pergi, ada orang tak pergi. Jadi tak molek lah lagu tu. Sebab itulah orang dulu lagi hak senangnya tinggal ruang tu. Tinggal. Tetapi kalaulah kita kata macam dalam masjid ni, dia boleh jadi saf juga tu di situ. Dah bersama tu bersama molek dah. Terutama kalau ada misalnya kita kata jalur ni. Jalur tu mana orang maklum dah tu. Itulah safnya. Untuk senang lagi. Walaupun hak asalnya tak ada buat jalur-jalur lagu ni. Hak semoleknya tak ada jalur pun betul juga. Betul dengan sendirinya lah. Tetapi dengan ada hak ni lebih memudahkan lagi kepada hak tak berapa reti pun dia akan faham dengan sendirinya. Jadi itulah mengikut saf tu. Dia boleh buat tak jadi terganggu ni setengah-setengah masjid. Tetapi tiada setengah-setengah masjid tu mungkin jadi terganggu. Jadi kalau dalam keadaan terganggu ataupun tidak jadi betul molek dengan sebab duduk di antara tiang tadi, baik tinggal ruang tu. Dengan cara lagu mana? Supaya tidak jadi orang dia serba salah bubuh apa-apa. Kalau di luar negeri dia letak tempat kasut ke apa ke situ, ataupun kita letak rak ke apa ke, barulah orang tak pergi. Senang, selesai masalah dengan cara kita buat halangan selalu. Itu pun satu cara jugalah. Tetapi kalau nak juga sebenarnya kita perhati sini, tidak ada larangan. Tu larangan dengan arti tak boleh langsung, tidak. Takut jadi tak betul saf itu. Yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau ada lagu tu kita perhati pun memang gitu. Ada kipah ke apa, orang akan duduk tidak penuh situ. Ada nak pergi, ada tidak pergi. Jadi ada ruang. Tu yang sebab jadi tak molek tu. Kalau sekiranya jaga molek, cuma tinggal tu tempat tiang tu sajalah. Alik sana tu memang penuh molek. Ataupun tempat kipah tu saja, hak tu saja tinggal. Hak lain tu penuh molek, maka tidak jadi masalah sebenarnya. Masalah tiang ataupun kipah ataupun ada apa-apa di tengah tu tidak jadi masalah. Yang takut jadi tidak penuh soft itu, ataupun jadi belok soft. Hak tu hak sebenarnya. Ada pun hak kata tempat jin ke apa itu tidaklah suatu yang jelas tu waktu tu. Tidaklah suatu yang jelas. Gitulah. Seterusnya, bab orang yang digalakkan ataupun elok dia ni berada di belakang imam dalam saf. Dan larangan
berada di belakang. Mana orang ni? Larangan berada di belakang. Hadis yang mula-mula ni, iaitu Nabi SAW bersabda, pastikan, sebab dia ada nun taukid itu pada fi'il, liyanni, pastikan orang-orang yang cerdik dan bijaksana di antara kamu yang mengiringiku di dalam saf, yakni yang berada di belakangku dalam saf yang pertama itu. Tuan Nabi SAW. Jadi orang-orang ni memang digalakkan, molek sangat, dia duduk depan, alik belakang tu imam. Tak molek lah dia dari belakang. Lepas pada tu hak kurang sikit, lepas pada tu hak kurang sikit daripada saf yang sebelumnya. Itulah kalau nak kira tertib yang paling baik, yang paling ideal. Dan hak Nabi SAW sebenarnya nak tengok pada umat dia, untuk berjaya lagu itulah hak sebenarnya dalam gerak kerja lah. Dalam gerak kerja, bukan masalah dalam sembahyang saja, dalam gerak kerja dia, dalam pertubuhan dia, dalam persatuan dia, dalam sistem pengajian dia kena ada gitu. Pelapis tu orang kata, pelapis hak mula-mula tu hak paling kemah, kira-kira hak boleh ganti dia lah. Hak yang kedua tu kurang sikit, yang ketiga tu kurang lagi, begitulah seterusnya. Itu isyarat kepada Nabi SAW ni sebenarnya melalui sistem sembahyang ni, iqamatis salat ataupun iqamis salah ni, dia mahu membentuk satu masyarakat yang ada ketua, dan hidup di dalam kumpulan yang berdisiplin dan ada pelapis dia. Gitu maksud dia. Jadi dalam saf yang pertama hak naknya hak paling cerdik. Sebab apa? Sebab kalau hak itu hak dia naknya. Padahal dalam hadis yang umum dia galakkan, suruh pergi ambil saf yang pertama tu siapa-siapa pun. Dia galakkan secara umum. Tapi di sini dia kata hendaklah, macam perintah dia pun. Situlah yang ahli-ahli hikmat, ahli-ahli falsafah hukum Islam tu dia perhati benda-benda gitulah. Kalau kata saf yang pertama tu lebih, tu bukan semata-mata saf yang pertama dengan tak kira siapa-siapa. Saf yang pertama tu jadi lebih tu pasal apa? Pasal dia tu adalah orang-orang yang memang lebih utama. Kalau dia tidak pun dia kena berazam, dia kena bercita-cita, bertekad untuk melayakkan diri dia dengan supaya serupa dengan orang-orang yang layak duduk dalam saf yang pertama. Itu makna dia. Sebab Nabi SAW kata di sini, pastikan biar ada di belakang orang yang cerdik dan bijaksana di antara kamu. Lepas pada tu hak kurang pada tu, lepas pada tu hak kurang lagi daripada tu. Ini menunjukkan dia ada nak benda lain, bukan semata-mata saf yang pertama tu saja. Sebabnya hak duduk di belakang dia tu kalau tidak pandai, katakanlah berlaku apa-apa kepada dia, bukan kepada dia sajalah, kepada imam-imam lain pun lagu tu juga. Hak kemudian kalau lah berlaku apa-apa, misalnya dia batal sembahyang ke apa, lagu mana? Siapa dia nak ganti kalau tak pandai? Boleh jadi duduk senyap situ, tidak ganti tu imam. Sedangkan tu imam tu boleh ganti, tu imam tu perlu diganti. Begitu. Di sini kita nampaklah maksud Nabi SAW sebenarnya. Dan begitulah dalam sistem pertubuhan, sistem gapo-gapo pun dia kena ada lagu tu. Persiapan orang selepas dia kena kuat. Lepas pada tu kalau nak kurang pun tak apalah. Sebab apa? Sebab kalau dia mati, hak kuat ni dia akan bimbing lagi hak bawah. Hak mula-mula seorang imam tu, bawah dia ramai. Hak ni kena kemah. Sebab hak kalau imam ni mati, orang lain boleh ganti. Hak daripada saf yang pertama, saf yang pertama ni boleh bina pula saf yang kedua, saf yang kedua boleh bina pula saf yang ketiga. Begitulah seterusnya. Mana isyarat kepada dari segi generasi zaman pun ialah juga. Mana hak depan sekali tu kira hak paling tua lah. Lepas tu hak muda sikit, kira-kiranya hak muda tu lambat sikit mati. Hak belakang tu begitulah seterusnya. Mana dia boleh jaga orang hak kemudian. Itu maknanya dalam saf, dalam sembahyang jemaah tu, bukan semata-mata saf begitu je. Besar makna dia. Besar makna dia. Dan kalaulah mana orang tu mengambil kira hadis ni, boleh jadi dia takut tu nak pergi dalam saf yang pertama.
Dia takut. Sebab itulah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk selepas Nabi tu di belakang dia tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar besar-besar. Tak berani. Bukan kerana ketentuan tempat tu khusus untuk dia, tak ada ketentuan begitu. Tapi dia faham lah daripada kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia faham sendiri. Jadi kalau nak pun duduk alik lain. Walau bagaimanapun hak maksud asal agamanya bukanlah mana nak larang kata khusus saf yang pertama ni untuk orang-orang besar, tak ada khusus lagu tu. Tetapi maksud dia tu kalau kita cuba faham, kita cuba selami, iaitu hendaknya orang-orang yang nak pergi duduk situ dia cuba melayakkan diri dia biar jadi serupa dengan orang yang layak duduk dalam saf yang pertama. Begitu. Barulah ada arti. Itulah cara tertib dari segi safnya. Lepas pada tu riwayat satu lagi tu serupa tu juga. Cuma dia ada tambahan. Wala takhtalifu, jangan kamu berselisih. Maknanya saf itu dalam saf itu tak serupa kedudukannya. Fatakhtalifa qulubukum, nanti berselisih pula. Tak serupa pula hati kamu. Janganlah gitu. Mana disiplin itu penting, hak zahir ni. Sebab dia akan membentuk hak dalam tu. Gitu. Jadi dalam sembahyang, terutamanya dalam sembahyang yang mengikat kita semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala duduk perhati kita, duduk pertemukan hati kita pada ketika tu. Pada ketika lain tidak serupa tu. Pada ketika lain tak serupa tu. Pada ketika sembahyang itulah paling utama sekali bagi kita orang Islam. Pada ketika buat perbarisan jadi askar ke apa, itu pun penting. Memang ada kesan dia kepada pasukan kita panggil yang beruniform tu memang penting. Tetapi kepada orang Islam seluruhnya tidak sepenting hak ni. Hak ni lebih penting lagi. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala dia ada di situ. Ambil kira di situ. Kita kena ambil kira hak tu. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menyatukan hati kita. Dengan sebab itulah seperti minggu baru ni kita sudah jumpa ada hadis-hadis dia tak bui, tak sama bahu, tak sama kaki ke apa tu, kena sama. Wa iyyakum wa aisyatil aswaq, elakkan daripada hingar-bangar seperti di pasar. Jadi duduk di masjid tu jangan bising, supaya di kedai, supaya di pekan, janganlah gitu. Itu. Ini ada duduk dalam masjid ataupun duduk dalam jemaah. Tentu sekali lah hingar-bangar ni, bising ni bukan pada masa sembahyang. Sebab pada masa sembahyang tu tak ada lah nak kecek. Pada masa lain pun ini termasuk dalam adab masjid. Larangan daripada buat bising seperti di pasar. Mana kalau bising di pasar tu munasabah juga tempat dia. Tempat memang orang duduk tawar menawar, kita kata barang-barang tu. Tapi dalam masjid tidak sesuai. Itu satu. Yang kedua maknanya jangan kamu buat hingar-bangar seperti di pasar ini. Walaupun buat benda tu benda yang molek sekali. Jangan bising. Sebab apa? Yang lebih ditekankan di dalam masjid untuk orang sembahyang itu iaitu sukun dan tenang, khusyuk. Nak dapat khusyuk tu apabila dia tenang. Dengan sebab itu kalau mengaji Quran pun dia ulama larang baca derah. Kalau dalam masjid, kalau ada orang duduk sembahyang, kalau tak ada tu lain lah. Kalau ada, begitu juga zikir, misalnya zikir lain pun serupa juga. Mana tak boleh, ulama larang. Pasal apa? Pasal yang dikehendaki dalam masjid itu tenang. Terutamanya hak nombor satu sekali di masjid untuk orang sembahyang, itu tempat orang sembahyang hak nombor satu sekali. Walaupun boleh juga untuk benda lain pun, untuk baca kitab, untuk baca Quran pun boleh juga. Tetapi hak utama sekali dalam masjid iaitu sembahyang. Jadi kita kena jagalah hak utama. Jadi sehingga walaupun Quran tu molek, kita kata kita tak boleh baca dah dalam keadaan ada orang sembahyang. Tak boleh. Itu termasuk dalam aisyatul aswaq juga mengikut setengah-setengah ulama. Yang ketiganya jangan kamu bercampur bau dengan tidak berketentuan seperti di pasar. Makna haisyatul aswaq ni la takunu mukhtalitin ikhtilaf ahli al-aswaq fala yatamayyazu ashabul ahlam wal uqul an ghairihim
wala yatafayyazul inath was-sibyan an ghairihim fi at-taqaddum wat-ta'akhur. Dalam kitab ni pun ada sebut, dalam kitab ni ada sebut. Jangan campur bau tak tentu hala. Jangan. Biar tahu, biar ada disiplin. Jangan tino jatah ikut suruh duduk mana-mana. Tak boleh. Supaya kedah. Tak tahu dulu kemudian tak apa kalau kedah. Tapi kalau dalam masjid, terutamanya dalam sembahyang saf, tak maka tak boleh. Dia kena ada tertib dia. Itu satu. Yang kedua, budak-budak dengan orang tua kena ada juga. Jangan sebab kedah tak ada tu. Budak ke siapa kau, siapa dia pergi dululah. Kita kata. Tapi kalau dalam masjid, dalam sembahyang buat saf ni, kena utamakan hak tua-tua dulu duduk depan tu. Budak-budak belakang. Perempuan belakang lagi. Begitulah dari segi tertibnya. Hak ni, hak mana hak ni lebih sesuai, paling sesuai lah dalam bab kita ni, hak kita duk baca ni. Yang keempatnya, makna dia jagalah diri kamu daripada sibuk berada di pasar. Ketika orang nak sembahyang, jangan lagu tu. Jangan. Ketika kamu duduk kedai misalnya, orang bank, cepat-cepatlah pergi ke masjid. Barulah kamu dapat duduk di belakang aku. Mana dapat saf yang pertama tu. Kalau duduk sibuk lagi cara ke berniaga ke apa tu, maka kamu tidak akan mendapat saf yang pertama yang mempunyai kelebihan besar tu. Tak ada. Kamu tak akan dapat tu. Itu makna iyyakum wa haisyatil aswaq. Jauhilah, elakkan diri kamu daripada hingar-bangar di pasar. Hingar-bangar pasar tu pada ketika orang bayar, orang nak sembahyang tu, jangan duduk sibuk lagi. Tinggalkan. Jual beli ke apa semua tu. Itu makna dia. Boleh jadi belaka lah di sini. Maksud dia tu boleh termasuk belaka. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, dia kata Allah dan malaikat berselawat kepada saf-saf di sebelah kanan. Ini menunjukkan saf sebelah kanan ni lebih afdal lagi daripada saf sebelah kiri. Kalau saf yang pertama memang lebih daripada saf yang kedua. Dalam saf yang pertama tu mana lebih? Hak lebihnya saf alik kanan. Alik kanan. Saf yang pertama alik kanan. Begitu juga saf kedua, mana lebih? Alik kanan dia. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Lepas pada tu, hak sama betul dengan Tok Iman tu, hak tu tentulah lebih. Kita kata sama betul dengan Tok Iman. Sebab apa? Kalau Tok Iman tu jadi apa-apa, dia terus boleh duduk naik ke tempat Tok Iman tu. Hak tu tentulah lebih. Jadi hak dia duduk betul di belakang Tok Iman, lepas tu hak lain tu alik kanan lah. Mana hak duduk sama betul dengan Tok Iman tu, memang hak tu paling penting, paling lebih. Duduk di belakang Tok Iman betul-betul. Mana kira-kira dia akan jadi ganti Tok Iman sekiranya berlaku apa-apa. Hak tu paling lebih. Selepas tu kan alik kanan lah. Jadi setengah ulama kata apa balik kanan ni lebih. Setengah dia kata sebab Nabi SAW nya biasanya kalau dia lepas sembahyang dia paling alik kanan. Dia paling alik kanan. Jadi sahabat-sahabat duduk di kanan tu boleh tengok muka dia. Boleh tengok muka dia. Tengok muka dia tu ada kelebihan ada. Yang keduanya, memanglah sama-sama pun dalam Islam ni kan dia ajar kanan ni kan lebih. Hak kanan, alik kanan tu lebih daripada alik kiri. Walaupun saf pertama tu memang lebih, alik kiri pun lebih lagi daripada saf yang kedua tu. Tetapi kalau nak nisbah sama saf yang pertama, maka hak kanan lebih alik kiri, lebih daripada alik kiri. Memang ajaran agama tetap perkara lain pun hak kanan tu lebih daripada kiri. Jadi ini nak menunjukkan kanan tu lebih lah. Dan hak ni rupanya, mana kalau kita perhati dalam dunia ni, mana-mana pun dia anggap hak kanan ni lebih. Alahkah hak molek, dia kata blok kanan, blok kiri, pasukan kanan ataupun kumpulan kanan. Hak kanan ni dia anggap hak lebih baik, hak sederhana, hak baik. Hak kiri ni dia anggap jenis radikal ke apa ke macam-macam. Itu pandangan dunia hak lama ni pula tu. Mana hal kanan tu dia anggap lebih. Itu yang kedua. Yang ketiganya, memang hak kanan ni kalau nak lebih kuat.
kalau nak kira dalam dunia ni, mana ramai orang guna tangan kanan kata lagi, ramai alik kanan. Kau semula jadi hak asal lagi Tuhan buat. Maksud dia sini dia nak ayatnya hak kuat, penyokong yang kuat, lebih kuat daripada yang lain. Hak tu lebih utama. Sebab alik kanan ni, kalau tangan kanan ni lebih kuat, maknanya isyarat kepada alik kanan ni sepatutnya dia lebih kuat daripada hak lain-lain lagi dalam memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam. Itu makna dia. Sebab itu jadi lebih. Sebab kekuatan duduk di situ. Tapi kalau kanan saja tak kuat, tak ada makna juga. Hak maksud dia sebenar isyarat kepada apa? Isyarat kepada kekuatan lah. Tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri. Tiba-tiba kalau tangan kanan ni tak kuat, tak pernah sabarlah. Tak sesuai lah. Tak sesuai. Hak dia naknya gitu. Sebab itulah rahmati Allah dan didoa oleh mereka kebaikan untuk orang yang duduk sebelah kanan. Kena sedarlah. Sebab itu kalau kita ingat kepada hikmah dan falsafah hukum tu, mana kita jadi berasa berat juga sesuatu perkara tu, bukan senang. Tapi secara umum tu memang senang lah. Nampak boleh pahala banyak, duduk saya pertama, duduk alik kanan lebih molek. Sebab tu orang Islam tak berubah sama, sebab tak faham hak tu. Tapi kalau kita perhati hadis ni, memang nampak maksud dia, maksud sebenar, supaya hidup dalam kenyataan dia gitu. Dalam kenyataan dia gitu. Gitu. Ini galakkan supaya duduk sebelah kanan, supaya berada di tempat yang pentinglah dalam agama, tempat yang penting dalam agama. Itu maksudnya. Babu maqamis sibyan min as-saf, kedudukan kanak-kanak dalam saf. Duduk mana? Jadi Abu Malik Al-Asy'ari, sahabat ni, dia tunjuk kepada orang kemudian daripada dia tentang sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat lagu mana? Dia buatlah. Mula-mula buat saf orang lelaki dewasa. Lepas tu saf kanak-kanak hak belum dewasa di belakang mereka. Lepas tu dia pun sembahyang. Dia pun rayak, ginilah sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut itulah sembahyang, beginilah sembahyang umatku. Beginilah dari segi kedudukan saf-safnya, gitulah. Tetapi apakah makna kalau budak duduk dalam saf hak depan, siapa tak sah sembahyang? Tidak siapa gitu, sah juga. Cuma tak molek lah. Tidak sebagaimana yang dikehendaki hak asal, tidak ideal lah. Kita kata tidak ideal. Hak idealnya lagu ni lah tertib. Sebab apa kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, Ibnu Abbas dia kata dia tak balik lagi, dia pergi masuk dalam saf yang pertama. Tak ada siapa-siapa larang, kata apa-apa pun dia. Ada juga hadis itu. Ini menunjukkan tak apa. Yang jadi lebih duduk dalam saf yang pertama itu sebab apa? Sebab dia boleh belajar daripada Nabi SAW. Tengok Nabi sendiri, gerak-geri dia macam mana. Itu dari segi hak semaya lah, berkait dengan semaya. Ini bab saf perempuan pula, dan larangan lewat ataupun berada di belakang daripada saf yang pertama. Saf perempuan, larangan berada di belakang daripada saf yang pertama. Mana tak molek lah, tak molek. Terutama hak berkaitan hadis ni berkenaan dengan zaman dia. Zaman Nabi SAW tu tak ada dinding, tak ada gapo, orang perempuan duduk di belakang. Duduk di belakang. Tak ada dinding, tak ada skrin, tak ada gapo lah kita kata. Jadi itulah mari hadis ini. Sebaik-baik saf lelaki ialah yang pertama, dan seterusnya yang kita baca tadi. Sebab seburuk-buruk tu duduk di belakang tu biasanya zaman Nabi, berlaku di zaman Nabi SAW. Orang-orang munafik, dia mari semai dia duduk di belakang. Hak tidak masuk Islam boleh lah, dia duduk di belakang. Dia nak mengorak kau retina. Memang ada dalam hadis disebutkan begitu. Dia rokok tu dia tengok ke celah tangan, dia tengok di belakang.
Hak perempuan tu pula betul juga. Sebab tu dia katakan sejahat-jahat ataupun seburuk-buruk sah perempuan, iaitu sah hak pertama. Hak ni berkaitan khusus dengan zaman dia tu, dalam keadaan tu, bukan untuk sama-sama dah, bukan untuk sama-sama, bukan untuk semua tempat dah, pada masa tu. Tapi kalaulah kita kata ada skrin, ada pengadai lah di antara lelaki dan perempuan, maka sebaik-baik sah perempuan ialah yang pertama bagi pokok dia tu lah. Bukan hak sebaik-baiknya dari belakang. Tidak lagu tu. Mana biar budak-budak kecil dulu duduk depan sah pertama dia. Tidak lagu. Hak ni khusus dengan suasana masjid Nabi SAW di zaman dia. Adalah ketikanya begini Nabi SAW kata. Dari segi kedudukan sah tu memanglah sah yang pertama lebih daripada yang kedua dan begitulah seterusnya. Jadi hak terakhir sekali tu memanglah hak tak molek lah, nak banding dengan hak depan sekali. Itu dari segi hak asal dia, kedudukan sah tu. Hak di sini maksud Nabi SAW bukan hak tu saja, iaitu ada perkara lain lagi, perbuatan lain lagi, perangai lain lagi. Hak duduk pada sah yang akhir tu, hak tu lah lebih-lebih lagi lah. Dia kata tak molek tu. Ada pula hak perempuan dan hak laki-laki tu begitu. Sebab tu dia kata khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Ini bukan bermakna kalau kita nak buat sah perempuan sekarang ni, setelah dia misalnya kita kata masjid ni, bagi orang perempuan tu suku. Jadi adakah sebaik-baik sah perempuan tu halik belakang? Hak tua-tua tu duduk halik belakang, tak timbul dah masalah tu. Sebaik-baik untuk perempuan support dengan lelaki juga. Itu sah awal lah. Untuk perempuan pun hak ni dia khusus dengan suasana dia, bukan untuk semua tempat, semua keadaan. Tidak. Dengan sebab itulah dulu orang kita ni dalam mazhab Syafi'i dia faham. Dalam kitab-kitab Syafi'i dia ada sebut buat sah orang tina ni serupa dengan orang lelaki juga, cuma dihadang oleh sesuatu lah, oleh dinding kau dia buat macam skrin kau alik sana tu, mana sah pertama lelaki dan juga sah pertama bagi perempuan. Mana orang perempuan pun dapat sah pertama supaya lelaki juga di belakang imam. Dia kata hak tu hak boleh. Sebab apa? Hadis ni tidak maksud kata nak suruh orang perempuan di belakang. Kalau kita nak pakai sahih hadis ni dalam semua keadaan, hak paling molek je di belakang. Hak tua-tua perempuan tu molek juga di belakang. Biar budak-budak duduk depan. Adakah gitu? Tak. Kalau kita pakai orang perempuan duduk di belakang pun tetap dalam keadaan tidak ada fitnah seperti yang hak maksud hadis ini, maka sah perempuan yang mula-mula sekali tu, hak itulah yang terbaik, bukan sah di belakang. Hadis ini zahir dia tidak dimaksudkan untuk semua keadaan, tidak. Dengan sebab itulah ulama-ulama dalam fiqh Syafi'i dia kata molek juga duduk tepi tu orang perempuan, mana sekiranya ada penghadang. Dulu duduk amal lagu tu, tetapi setengah-setengah orang dia kata molek duduk di belakang. Dia pegang dengan hadis-hadis ni lah, sedangkan hadis ni tidak maksud zahir dia. Dari segi tu anak mana memang lebih setuju supaya hak dulu, hak dalam mazhab Syafi'i buat lagu tu, hak tu molek. Sebab apa? Hak tu dia lebih dekat, sama dengan lelaki dari segi dapat sah pertama semua tu. Dan tidak ada fitnah. Kalau sekiranya di dinding ni, di pasang dinding tak ada fitnah. Begitu juga kalau di belakang, kalau pasang dinding, hak ni khusus dengan keadaan tertentu ni. Kita tak boleh pakai untuk semua keadaan, tidak gitu. Tetapi dia berubah dalam masyarakat kita ni, berubah kepada hak ni pun tak apa juga. Memang hak ni lah hak asalnya. Kalau orang tanya, adakah di zaman Nabi SAW orang perempuan tu saf dia tu sama betul dengan Nabi, dengan saf yang pertama lelaki? Cuma diselang oleh dia ni? Tak ada, memang tak ada dalil. Cuma berdasarkan ijtihad saja ada hak tu. Hak tu lebih berdasarkan ijtihad. Berdasarkan hadis yang zahir memang duduk di belakang orang perempuan. Tetapi duduk di belakang tu kalau mengikut zahir hak ni, hak lebih molek ni hak paling belakang tu lah hak perempuan. Itu tidak dimaksudkan. So kata molek, paling molek di belakang tu dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu. Serupa dengan zaman Nabi SAW, orang perempuan keluar dulu, orang lelaki keluar kemudian. Jadi adakah kita sekarang ni kena orang perempuan keluar dulu walaupun pintu dia tu kot lain suka lakak? Tak.
Itu suasana masjid Nabi SAW. Sebab masjid tu, pintu dia tu tak banyak. Jadi Nabi SAW suruh sahabat-sahabat ni tunggu dulu. Nanti akan datang dalam Abu Daud ni kita akan jumpa. Biar orang perempuan tu keluar dulu. Bukan makna orang lelaki tak boleh keluar. Lepas sembahyang tu boleh keluar. Tidak. Bukan bermakna Nabi SAW suruh duduk lelaki sekali dengan dia tu untuk sama-sama berzikir. Tak ada. Tidak menunjukkan begitu. Dia nak suruh orang perempuan tu keluar dulu. Tapi kalau dalam keadaan suasana masjid tu pintu dia suku, boleh keluar selalu orang lelaki. Orang lelaki keluar ke pintu dia, orang perempuan keluar ke pintu dia. Hadis tu tak ada kena-mengena. Hadis tu berkait dengan zaman dia, masjid dia. Dan begitu juga kalau masalah lain pun, kalau lagu tu keadaannya, maka hak semoleknya biar orang perempuan keluar dulu. Tapi kalau sudah tersedia ada pintu, tak perlu tunggu orang perempuan nanti dia orang perempuan tubik belakang dulu. Lepas tu bawa lelaki. Tak perlu lagu tu. Buat melambat saja. Buat melambat saja. Gitulah. Jadi saf yang pertama, sebaik-baik saf ini, saf yang pertama. Saf yang pertama ni lagu mana? Jadi mengikut setengah ulamanya, saf yang pertama ni saf yang betul-betul bersambung. Kalau katakanlah pada saf yang pertama tu diselangi oleh benda lain, benda lain tu misalnya oleh tiang, itu tidak panggil saf yang pertama lagi. Mengikut setengah-setengah ulama, dia tidak panggil saf pertama. Saf yang pertama ni yang penuh. Tetapi mengikut setengah-setengah ulama, dia kata saf pertama ni alif belakang tu imam tu selalu lah, dia putus pun, putus dengan tiang misalnya, kita kata saf pertama dah tu orang panggil. Tetapi ulama yang pertama tadi dia kata tak boleh panggil saf yang pertama sebab tak sepenuh. Sebab Nabi larang kan sembahyang antara tiang ke apa tu. Jadi tak sebenar. Jadi tidak termasuk dalam saf pertama yang dimaksud sungguh, iaitu yang penuh, bersambung, tidak putus. Sebab itulah golongan yang pertama kata yang dimaksudkan dengan saf yang pertama yang tidak putus. Kalau putus, kebetulan dia saf pertama, bukan. Mana hak selepas tu? Kata dia. Hak yang kedua tu jadi yang pertama. Pula dia kata. Tetapi golongan yang kedua tadi, walaupun putus, hak lepas tu imam selalu, itulah yang dimaksudkan dengan saf yang pertama, walaupun putus. Lepas tu takut ginilah, setengah-setengah masjid tu kan membar dia tu jala keluar gitu. Jadi waktu tu imam duduk sini, saf pertama tu diselangi oleh membar. Misalnya nak kira saf pertama ke tidak? Situ dia ada khilaf di antara ulama. Ada yang kata kalau putus oleh apa-apalah, maka tidak dikira saf pertama. Tetapi hak moleknya kita kata kira saf pertama juga. Saf pertama ni alif belakang tu imam tu lah. Itulah saf pertama lah, tak kira lah diselangi oleh apa-apa pun tak kira. Dan saf pertama tu saf pertama, walaupun orang tu mari lambat, dia mari lambat, tapi katakanlah dia ada peluang pergi saf pertama, dia kira dia dapat saf pertama juga. Dia kira dia dapat saf pertama. Katakanlah orang tu dari belakang, tetapi saf pertama ni kosong, dia pergi berjalan, pergi berjalan, masuk tengah-tengah orang duduk sembahyang dah, dia mari lewat, tapi dia pergi masuk ke jelas-jelas tu, dah orang tidak isi tempat kosong tadi, dia dapat juga saf pertama walaupun dia mari lewat. Pasal dia kira saf yang pertama ni iaitu hak alif belakang tu imam, mari lewat ke mari dulu tak kira. Begitu juga orang kalau duduk dalam saf yang pertama, lepas tu kalau dia keluar ada sesuatu, dia pergi ambil air semaya ke apa, kita kata lalu dia mari dia duduk di belakang, dia tidak dapat saf pertama gitu. Dia tidak dapat saf yang pertama. Begitu. Tetapi ada juga pendapat yang ganjil dalam kitab dia sebut qila tu mana tak kuat lah. Ada kata hak mari dulu, hak tu dalam saf pertama walaupun dia duduk di belakang. Tu pelik sikit. Hak tepatnya hak tadilah. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesuatu kaum atau sesuatu kumpulan itu terus berada di belakang daripada saf yang pertama, sehingga Allah Subhanahu wa taala membelakangkan mereka di dalam neraka, meletakkan mereka di dalam neraka. Apa makna ni? Apa kalau tidak duduk dalam saf yang pertama, duduk saf belakang sampai masuk neraka kau? Apa makna hadis ni? Hadis ini sebenarnya dia merupakan isyarat lah, isyarat orang yang duduk depan tu, saf yang pertama tu, maknanya orang yang bersungguh-sungguh nak buat agama, meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara yang diharamkan, bersungguh-sungguh. Dengan sendirinya dia akan masuk syurga, sesuai dengan duduk depan. Dan maksud duduk di belakang ni orang yang tidak ambil berat tentang agama. Dia tidak berasa penting duduk di bahagian yang pertama. Sehingga dalam kehidupan dia pun begitu juga. Tidak jaga maksiat, tidak gomo nak buat kewajikan ke apa. Seperti mana dia tidak gomo untuk semaya tu duduk dalam saf yang pertama. Tetapi kalau dia tu semata-mata duduk di belakang semua, tetapi gol lain dia buat depan, dia tak ada tinggal, tak ada buat benda yang dilarang, tak ada sampai masuk neraka tu, tak ada. Hak ni maksudnya isyarat duduk di belakang tu, mana belakang jugalah dia dari segi agama ni, gapo-gapo. Tak heranlah, tak penting agama. Maka boleh jadi dia masuk neraka, boleh jadi masuk neraka. Apabila masuk neraka tu, Allah SWT tidak akan mengeluarkan, maksudnya daripada neraka. Bila masuk neraka, Allah SWT tidak keluarkan dia mula-mula, tapi keluar mana dalam kumpulan hak belakang juga. Jadi hak masuk neraka ni pun banyak macam juga. Ada juga hak keluar dulu, dia ni masuk neraka juga, tapi keluar kemudian. Keluar kemudian. Isyarat kepada orang yang nak agama ni duduk depan setengah-setengah perkara, tentu dia ada kelebihan. Tentu dia ada kelebihan. Dia sudah minat dah, sudah nak pada agama, sungguh untuk agama. Sebab tu dia duduk depan. Jadi kira-kiranya bila kalau dia masuk neraka pun dia dalam keadaan dia ada kelebihan juga. Kalau dia keluar, maka dia keluar dulu daripada orang lain. Sebab apa? Dia ada juga kelebihan. Tapi orang yang hanya mikir duduk di belakang saja tu, dia tak ada kelebihan. Dengan sebab itu keluar daripada neraka pun kemudian. Ataupun maksud di sini Allah SWT melewatkan dia masuk dalam syurga daripada orang-orang lain masuk ke dalam syurga, dengan masuk dia dalam neraka dulu. Itu makna yuakhiruhumullahu finnar. Mesti adalah tu kekurangan dia tu. Kira-kiranya gitu. Ataupun maksud dia Allah SWT membelakangkan dia dalam neraka. Dalam neraka tu maknanya duduk di tempat yang teruk daripada orang lain lah. Orang lain, orang-orang mukmin lain yang masuk neraka masuk juga, tapi tidak seteruk tu, dia lebih teruk lagi. Artinya di sini duduk dalam saf yang pertama itu ada kelebihan dia sendiri. Ada kelebihan dia sendiri. Kalau katakanlah masuk dalam neraka pun dia dulu keluar. Allah SWT keluarkan dulu dia daripada orang lain. Mudah-mudahan gitulah. Apalagi kalau kita kaitkan dengan dia duduk saf yang pertama tu bukan semata-mata begitu. Bahkan ada sesuatu memang dia ke depan daripada orang lain dalam agama ni, dia buat. Maka harap-harapnya dia akan dululah daripada orang lain. Kalau masuk neraka pun keluar daripada neraka tu. Hak satu lagi tu pun begitu juga. Cumanya di sini Nabi SAW suruh naik ke depan. Supaya apa? Supaya kamu dapat ikut aku, tengok aku. Lepas pada aku mati, orang kemudian pula boleh tengok kamu pula. Yang ni kamu buat tu dengan yakin. Kamu boleh kata aku sendiri tengok Nabi SAW duduk gini, tayak ni duduk gini misalnya. Kamu boleh sebut. Tapi kalau duduk di belakang tak nampak. Kalau kata nampak pun nampak orang duduk depan dia lah. Bukan nampak Nabi SAW sendiri. Kalau nampak orang duduk depan dia tu macam-macam keadaannya. Boleh jadi orang tu uzur ke apa ke. Dia tidak duduk seperti Nabi. Sebab boleh juga duduk lagu lain. Kita duduk di belakang dia, kita tunggu dia, kita gamakkan Nabi buat gitu. Sebenarnya Nabi tidak gitu. Depan lagi tu
Boleh jadi tidak tepatlah. Sebab itu Nabi SAW suruh duduk naik ke depan, ikut aku, biar orang kemudian daripada kamu ikut kamu. Dan dengan cara duduk belakang semua ni, akhirnya Allah SWT duduk letak belakang juga. Yang ni orang yang tidak mahu maju ke depan ni, Allah SWT pun tidak akan memajukan dia. Tapi kalau kita menampakkan nak maju, Allah SWT akan memajukan kita. Gitulah maksud hadis ni. Kita sendiri itu kena menunjukkan kesungguhan. Ini bab kedudukan imam dalam saf tu. Kedudukan imam dalam saf. Nak duduk mana tu imam tu dalam saf tu? Nak duduk mana? Dalam hadis ini disebutkan, tapi hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Sebab apa? Perawi dia tu majhul. Perawi dia tu majhul di situ. Yahya bin Bashir bin Khallad, Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata dia ni majhul. Mak dia tu pun majhul juga. Duk mana tu imam? Tetapi dari segi amalannya pakar ni, ni sanad ini saja yang dhaif. Hadis-hadis yang lain banyak lagi yang makna dia serupa dengan hal ni. Yang ni wasitul imam. Dia imam itu kedudukan dengan kamunya duduk di tengah. Mana kalau kamu buat saf, imam itu duduk tengah saf. Gitu. Imam itu biar duduk di tengah saf. Mana imam itu duduk depan, tapi kira-kiranya duduk membetuli tengah saf. Gitu. Jangan imam itu duduk balik tepi. Tidak tengah. Tepi balik kanan saf kah? Jadi alik ni banyaklah, alik kanan tu sikit yang tinggal. Jangan lagu tu. Biar duduk tengah. Gitu. Itu satu makna dia. Satu lagi makna dia satu lagi makna dia wasitul imam. Ini carilah imam itu bagi kamu, iaitu orang yang paling baik di antara kamu. Itu makna wasit itu. Daripada wasat, maknanya yang terbaik, yang adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasat. Jadi wasit itu ni, mana pilihlah imam kepada kamu tu orang yang terbaik di antara kamu. Itu makna wasit itu. Jadikan imam kamu orang yang terbaik di antara kamu. Itu makna yang kedua. Bagi hal ini hadis ni. Yang ketiganya, ini perintah untuk imam perempuan. Sebab ada dalam hadis, banyak dalam hadis, isteri Nabi SAW, Ummu Salamah dan Aisyah, dia jadi tu imam, sama-sama dia tu imam duduk tengah. Ni pelik. Ada dalam hadis. Dan memang itu pun salah satu sunnah juga untuk orang perempuan. Jadi makmum duduk depan, tu imam duduk tengah. Tak apa lagu tu. Untuk perempuan, kalau sama-sama dia. Itu pun salah satu cara juga. Tapi cara biasanya, kalau untuk imam perempuan ni duduk depan jugalah, sepuluh lelaki lah kalau sama-sama dia pun. Tapi satu lagi cara, yang ni di antaranya berdasarkan hadis ini. Dan banyak lagi hadis yang lain. Sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah, iaitu Ummu Salamah dan Aisyah. Jadi untuk imam dia duduk tengah. Jadi untuk imam itu lindung, dikelilingi, dikepung oleh makmum dia. Begitu. Itu salah satu cara. Tapi cara itu kita rasa, walaupun ada dalam hadis, dan setengah ulama terima, tidak lebih baik daripada cara hak biasa yang umumnya, iaitu tu imam perempuan pun duduk depan juga sama-sama dia, supaya mudah nampak. Kalau dia duduk tengah, nak nampak lagu mana? Kalau duduk depan, nak nampak lagu mana? Kira-kira berdasarkan sebutan itulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, misalnya dengan hak tu ialah. Tapi boleh mengelirukan juga, mungkin boleh mengelirukan tengok jauh-jauh, terutama kalau ramai. Maka kalau ramai, hak paling moleknya tak lagi lah, dia kena tu imam tu perempuan duduk depan sesama dia tu. Wasuddul khalal, dan tutuplah, penuhilah ruang-ruang yang kosong di antara saf-saf itu. Makna jangan tinggalkan saf itu kosong. Jangan tinggal kosong.
Kalau nampak kosong, pergi duduk di belakang tu, pergi. Terutamanya orang soft di belakang sikit tu lah, yang kena pergilah. Sebab baru ni lah kita ayat dah, kalau dalam semayang pun maknanya moleknya naik, jangan tinggal kosong. Kalau tinggal kosong, Nabi SAW nampak syaitan duduk celah tu. Syaitan duduk celah tu, hak dia nampak ditunjukkan kepada dianya dalam rupa anak kambing yang berwarna hitam, kata dia, duduk celah. Jadi kita jangan bagi ruang kita, ruang kosong. Itulah perintah dalam hadis ini.